Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tangent, tangent, tangent. Itulah soalan yang kita akan jawab dalam soalan mata pelajaran lukisan jurusan SPM. Pelajar Bintara sendiri pun tidak akan dapat lari dalam menjawab soalan tangent ini. Kerana ini adalah antara soalan asas yang dalam kategori mudah berbanding soalan-soalan seperti isometri, oblique, perspektif dan sebagainya. So, dalam soalan tangent kali ini kita akan menjawab soalan SPM percubaan 2012 Negeri Kedah. Darul Aman. So, dalam soalan tangent kali ini, kalau kita lihat langkah yang pertama tidak lain tidak bukan ialah kita conteng dahulu soalan untuk melihat dengan lebih jelas apakah masalah yang kita hendak selesaikan. Yang pertama sekali kalau kita lihat di sini kita ada bulatan, kita ada separuh parabola. Di mana F ke G puncak di sini. Jadi kita kena kenal pasti betul-betul kalau ini adalah separuh parabola, separuh lagi akan berada di sebelah sini. Jadi F adalah puncak dia. Kita cuba padam balik. So F adalah puncak. Jangan salah pilih. Ramai pelajar mungkin tersalah yang anggap G sebagai puncaknya. Pastikan betul-betul. Kemudian kita akan ada bulatan mudah R30. Kita ada bulatan mudah R20. Kita ada bulatan mudah R35. Kita ada garisan tangent A dan B. Dan kita ada bulatan bertangent secara luaran dan dalaman R82. Dan kita ada bulatan JX. Jadi, langkah yang pertama disebabkan soalan ini tidak memberikan titik mula. Jadi, kita kena bajet betul-betul ruangan yang ada supaya cukup ruang yang disediakan. Jadi jumlah keseluruhan kita akan buat kotak sempadan terlebih dahulu. Lebar keseluruhannya ialah lebih kurang 124 ditambahkan dengan 18 lebih kurang 140. 144 ke 100 setengah. Jadi kita buat ukuran dahulu. Lebih kurang 100 setengah. Kemudian tinggi keseluruhan ialah 58 tambah 61 lebih kurang 120. Ditambahkan lagi dengan 30, 150 ke 180 mungkin. Apa kita buat sampai atas, tak ada masalah. Harus diingat kertas cikgu ni telah dikecilkan, jadi memang tak cukup peluang. Berbeza dengan kertas kamu menggunakan kertas size A3. Tak apa. Kita mulakan dengan bulatan mudah R35 dahulu kerana dia berada paling bawah sekali. Jadi kita mulakan pada bulatan R35. Jarak G-nya ialah R35. Jadi kita ukur sebanyak 35 dahulu. Kemudian
Kita tentukan pusat R35 di sini. Okey. So itulah bulatan R35, ini adalah pusat dia. Okey. Okay, seterusnya kita lukiskan bulatan R30. Okay, jaraknya ialah daripada titik G, G di sini. So, ini adalah titik G. Okay. Di sini adalah titik G, jadi kita unjulkan daripada G ke sebelah kanan sebanyak 103. Jarang-jarang kita dapat soalan yang menggunakan jarak yang sebegini, 103. Okey, kemudian daripada 103 dia akan naik ke atas sebanyak kita naik ke atas dahulu. Okey. Kemudian dia naik ke atas sebanyak berapa? Daripada G dia akan naik 58 tambah dengan 61 bersamaan dengan 100 19. Jadi kita ukur jarak 119. Okey. So, ini adalah pusat bulatan R30. Jadi, kita lukiskan bulatan R30. Okey, pusat bulatan R30. Okey, seterusnya kita ada bulatan R20 daripada G ke kiri sebanyak 18. Okey, kemudian naik ke atas di pusat R35 naik ke atas sebanyak 116. Ukur R18. Dan kita ukur jarak 116 daripada pusat R35. Jangan tersalah pilih. Daripada pusat R35 naik ke atas banyak 116. Itu adalah pusat bulatan R20.
So, ada 3 bulatan mudah yang telah kita lukis. R20, R35 dan R30. Okey, seterusnya kita akan melukiskan elips ataupun parabola. Dalam kes ni kita diberi parabola di mana F adalah titik puncaknya. F adalah titik puncak. Okey. Jadi kita lukiskan kotak dahulu. Kotaknya ialah 58 dan lebar tingginya adalah 124. Daripada G 124. Okey, daripada G 124. Okey, kemudian tinggi dia 58. Jadi kita bahagikan kepada 4 bahagian bagi sisi-sisi tersebut. Dan kita selarikan pada titik-titik yang lain. Okay, di mana ini adalah titik F, adalah G. Okay, di mana F adalah titik puncak, jadi kita labelkan menuju ke puncak. So ini adalah 1, 2, 3. Sini 1, sini kosong. 1, 2, 3. Okay, jadi titik 1 kita unjurkan ke F, ke titik puncak. Titik 2 kita tujukan ke puncak juga, iaitu titik F. Titik 3 juga kita tujukan ke puncak. Okey. Sementara titik yang telah berada di atas, iaitu 1, 2, 3 yang sebaris dengan titik F, kita turunkan ke bawah. Silangkan dengan 1, 2 silangkan dengan 2, dan 3 silangkan dengan 3. Akan dapat di sini 1,
2, dan 3. Sambungkan menggunakan French curve. Jika tak dapat satu lengkuk, kita buatlah 2-3 lengkuk. Okey, seterusnya setelah kita melukis parabola, kita akan lukiskan garisan tangent. Okey, dalam kes ni garisan tangentnya ialah antara A dan B, iaitu bulatan R35 dan bulatan R20. Jadi kesnya masih sama lagi. Kalau kita lihat pada konsep yang cikgu pernah tekankan sebelum ini. Okey, di mana ada dua kes sahaja garisan tangent. Yang pertama sekali ialah daripada garisan atas ke garisan atas pada bahagian bulatan. Okey, dinamakan kes basikal roda besar. Ataupun kes yang ini, iaitu daripada garisan atas turun ke bawah. Okey, motor Harley-Davidson, iaitu handle lebih panjang. Bila handle lebih panjang, maksudnya panjang perlu ditambahkan. Jadi jari bulatan R35 ditambahkan dengan bulatan R20. Dalam kes yang ini, okay, R35 ditambahkan dengan R20 bersamaan dengan 55. Tapi sebelum itu, kita kena sambungkan pusat pergi ke pusat. Okay, bahagi 2. Soalannya agak besar bagi soalan tangent negeri Kedah ni berbanding dengan soalan-soalan negeri lain. Kita cuba minimizekan lukisan-lukisan dalam hasil lukisan kita supaya tidak terlalu comot. Mana yang kita boleh kurangkan, kita kurangkan. Selagi pemeriksa faham apa yang kita lukis. Okay, satu lagi tips Bila kita nak melukis bulatan tersebut, pastikan sebelum kita melukis, kita pastikan dia bertemu dengan titik hujung sebelah sana. Bila dah confirm, dah pasti, baru kita lukis. Jika tidak, kemungkinan akan ralat akan berlaku dan sebagainya. Okay. Kemudian ditambah 35 tambah 20 bersamaan dengan 55. Okey. Nak mula berpusat pada mana? Sebelah sini ke sebelah sini? Dua-dua pun boleh. Cumanya kita lihatlah. Kalau sebelah sini, lengkuknya akan berada, titiknya akan berada sebelah atas. Kalau daripada sebelah sini, lengkuknya akan berada, titiknya akan berada sebelah bawah. Jadi cikgu ambil sebelah sini dengan jarak 55. Sambungkan. Dan kita akan dapat titik A di sini. Selarikan pada bulatan R20. Kita akan dapat titik B di sini. Sambungkan A pergi ke B. Setelah melukis garisan tangent, seterusnya kita akan melukiskan bulatan bertangent secara luaran ataupun dalaman. Dalam kes yang ini, kalau kita lihat soalan, kita ada bulatan R82 yang besar ini, bertangent secara dalaman dengan bulatan R30. Okey, bulatan R80 bertangent secara dalaman dengan bulatan R30 dan bertangent secara luaran dengan bulatan R20. Okey, ada 3 bulatan, 1, 2 dan 3. Jadi, kalau kita melihat pada konsep tangent,
Okey, konsep tangent yang mula-mula cikgu perkenalkan kepada kamu semua. Okey. Ini adalah menggabungkan konsep kedua dan ketiga dalam tangent. Okey, konsep yang kedua iaitu apabila dua bulatan bertangent secara luaran. Okey, bertangent secara luaran. Jadi kita lihat di sini bulatan R20. Dalam kes yang kedua ni kita tambahkan A, B dan C adalah segaris. Kes tangent yang kedua, A, B dan C adalah segaris. Okey. Dalam kes tangent yang ketiga, A, B dan C juga masih segaris. Okey, jadi maksudnya dalam soalan yang ini, titik, kalau inilah pusat bulatan R82, pusat ini titik tangensi dan pusat R20 adalah segaris. Sementara titik pusat R82, titik E dan pusat R30 juga adalah segaris. Jadi, untuk R82 ni, jarak daripada pusat R82 pergi ke pusat R20 ke pusat R80, jaraknya ialah, kalau sini 82, di sini adalah 20. Jadi kita tambahkan 20 tambah dengan 82 bersamaan dengan 102. Dan kes yang seterusnya ia bertangent secara dalaman. Okey, jadi kalau jarak daripada sini pergi ke titik E, jaraknya ialah 30. Jarak daripada sini pergi ke sini berapa? Jadi jarak daripada sini pergi ke titik D. Okey, pergi ke titik D, dia adalah jaraknya bersamaan dengan 82. Jadi berapakah jarak daripada pusat R30 ke pada titik E? Jadi kita tolakkan sahaja. 82 tolakkan dengan 30 bersamaan dengan 52. Jadi kita akan dapat pusat bulatan R82 di situ. Okay, dengan berpusat pada pusat R82. Dan jangan lupa saya tunjukkan di manakah kedudukan titik C dengan menyambungkan pusat ke pusat. Akan dapat titik C di situ dan sambungkan pusat ke pusat untuk menunjukkan titik D di sini. Okay. Dan yang terakhir sekali ialah melukis bulatan RX. Okay, dalam kes ini bulatan RX-nya adalah bertangent secara dalaman. Okey, yang ni. Kalau ini adalah bulatan RX. Okey. Bulatan RX ini bertangent secara dalaman dengan bulatan R30 pada titik E. Dan dia juga melalui titik F. Jadi titik E kita dah ada. Okey, diberi jarak titik E. Okey, jarak titik E, jaraknya daripada pusat R30, okey, turun ke bawah sebanyak 10, kita akan dapat titik E pada bulatan R30. Jadi kita turunkan sebanyak 10 dahulu.
kita akan dapat titik E di sini. Okey, di sini adalah titik E. Jadi kita sambungkan, kita ada E, kita ada F. Jika kita sambungkan E dengan F, kalau kita padam yang ni, dah terlalu banyak sangat goncengan di sini. Jika kita sambungkan E ke F, apa yang kita dapat ialah satu garisan perentas. Sambungkan E pergi ke F, kita akan dapat garisan perentas. Dan bila kita bahagi dua, kita akan dapat pusatnya berada di situ. Di atas garisan pembahagi dua tu. Dan jika kita sambungkan pusat E, titik E ke pusat R30, dan kita panjangkan, dia akan bertemu dengan garisan pembahagi dua, di mana itu adalah pusat RX. Okay. Jadi apa kita perlu buat? Kita sambungkan dahulu E pergi ke F untuk membentuk garisan perentas. Okey, kita bahagi dua. Dan kita sambungkan pasal keluarkan, dan kita sambungkan garisan E ke pusat R30. Jadi panjangkan, dia akan bersilang. Okey, di mana? Di sini. Dah terkeluar daripada kertas dah pun, tapi tak ada masalah. Okey. Untuk kamu tak ada masalah sebab apa? Kertas kamu besar. Jadi apa kita perlu buat? Dengan pusat R30, kita lukiskan bulatan RX yang melalui E dan F. Setelah selesai, kita gelapkan bahagian ataupun garisan objek yang berkenaan sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.